والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahwasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Tengok dia kata. Fasal yang kedua. Bermula fasal yang kedua daripada 7 fasal. 7 fasal bagi bab yang pertama. Ya, kitab ni 3 bab. Bab pertama 7 fasal. Fasal pertama nak bercara hamata, kita lepas dah. Bermula fasal yang kedua daripada 7 fasal adalah pada khabar. Adalah ia pada menyatakan, nak menghurai, nak menjelas, nak menerang akan telinga. Nak menyata telinga. Menyata gapo telinga. Tak kena duk royak muka telinga duk ada dah di kita, kena nyata lagi. Menyata telinga, menyata cara pelihara telinga. Nak cara tu. Tu. Nak menyatakan cara pelihara telinga. Telinga ada masing-masing. Tapi cara pelihara dia tu, cara jaga dia tu tidak lagi. Tu hak tu nak nyata hak tu. Maka maksud dengan telinga hak mana? Maksud dengan telinga, yakni telinga yang punya sifat pendengar. Semata-mata telinga tak ada apa orang bisu, orang tuli. Cuba tengok orang tuli. Telinga ada telinga. Tak kena jaga dia, mungkin dia tak dengar dulu lagi. Tak nak jaga apa. Maka telinga yang dimaksud telinga yang punya sifat pendengar tu, kita nak jaga. Nak cara hak tu. Telinga hak kita nak dengar hari-hari. Kerana kita nak dengar tu, maklum kita nak mengaji usul tu. Sifat pendengar tu ada satu sifat yang Tuhan buat taruh dalam anak telinga kita dalam. Maka kalau rusak sifat tu, ada telinga pun tak dengar. Maka maksud dengan telinga di sini, telinga hak ada sifat tu.
Nak bercara hak tu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu, hendak ketahui olehmu, wahai salik. Salik orang yang nak berjalan kepada Allah, nak mendapat ma'rifatullah dengan cara khasah. Ketahui olehmu akan bahwasanya dalam Rusyad, ketahuilah bahwasanya telinga itu bermula kedua-kedua telinga. Bila sebut telinga je ada dua. Bermula kedua telinga tu, telinga kita dua belah tu, menjadikan dia akan telinga, menjadi akan telinga oleh Allah Ta'ala. Tuhan buat. Tuhan buat belakang. Allah Ta'ala sebut, alam naj'al lahu 'ainai wa lisanan wa syafatai. Allah Ta'ala sebut penting-penting, padahal hak lain pun dia buat. Tuhan buat tak? Dia buat mata, dia buat lidah, dia buat bibir. Tu je kecek. Lepas tu lain pada tu pun Tuhan buat. Menjadi akan dia akan telinga tu oleh Allah Ta'ala. Tuhan menjadi. Menjadi tu bagi engkau. Bagi takluk pada menjadi. Bagi engkau, bukan atas engkau, menjadi bagi. Apa makna bagi? Manfaat dan kebaikan bagi engkau. Nak jadi manfaat dan kebaikan bagi mung tu, telinga tu. Tengok dia buat. Ada telinga tu. Orang tak ada telinga, Allah susah. Tak ada sifat pendengar, susah. Itu Tuhan buat bagi engkau. Tengok, Masya Allah. Tu nikmat tu pun nak syukur tak habis. Nikmat telinga. So tu pun nak syukur tak habis lah. Lepas tu nikmat lain tak ada kecek. Sebab apa dia jadi tu? Kerana beberapa faedah. Ini orang panggil kerana ni ilat kepada menjadi sebagai hikmat orang panggil. Nak pakai taklim betul-betul tu taklim. Allah Ta'ala jadikan akan telinga tu bagi engkau tu jadi kerana beberapa faedah. Ini orang panggil kerana tu lil hikmah. Menjadi tu jadi hikmatnya boleh hasil bagi engkau beberapa faedah. Kena kata gitu. Kerana faedah jadi hikmatnya boleh hasil bagi engkau beberapa faedah. Nak boleh kemu banyak faedah. Hikmat dia tu nak hasil banyak faedah. Bukan Tuhan jadi kerana ada tujuan tu. Bukan kerana tulis ilat. Bukan kerana tujuan. Kalau kerana dengan mana tujuan, berarti Tuhan tu ada gharak. Ada gharak ni mustahil. Ya waktu nak kita dengar, tiba-tiba kita tak dengar. Ya waktu nak kita dengar tiba-tiba kita tak dengar. Berarti lemahlah Allah Ta'ala kerana hasil luput tujuan dia. Bukan makna tu. Kerana jadi hikmat orang panggil. Tuhan buat telinga tu. Sebab apa dia buat? Dia buat tu boleh kemung tu banyak faedah. Hikmatnya boleh hasil kemung tu beberapa faedah. Beberapa faedah. Beberapa kegunaan. Banyak faedah. Beberapa faedah yang banyak. Faedah tu terbagi dua. Ada faedah yang bangsa dunia, yang bersifat pada beberapa faedah. Beberapa faedah yang bangsa dunia. Faedah yang bangsa dunia. Gapo faedah yang bangsa dunia? Jadi faedah yang kembali kepada tuannya pada dunia. Awak kita. Faedah yang kembali kepada tuannya pada dunia. Faedah klik kita, tuan telinga tu di dunia ni dah. Tak ada nanti di akhirat, di dunia tu boleh dah. Boleh dah. Klik ketua dia di dunia ni dah. Hasil dah tu orang penyang bangsa dunia. Ada so. Tu. Hak ni kau sia ke kafir pun.
Dia dapat. Orang Islam pun dapat. Yang moga hok pasal klik kepada ke dunia ni. Dia hasil belakang tiap-tiap manusia. Tu dia. Nampak tu dah. Adapun hak bangsa akhirat tu, hak tu hasil kepada orang beriman lah. Dan beberapa faedah yang bangsa akhirat atau kepada beberapa faedah. Jadi Tuhan buat telinga. Baik hikmatnya boleh kepada kita beberapa faedah, beberapa kegunaan yang bangsa akhirat. Supaya ni, jadi yang kembali kepada tuannya selepas daripada mati. Bukan nanti dinu pada masyarakat. Tu jauh bahasa akhirat tu. Kira selepas mati tu dah. Lai kubur tu boleh dah. Boleh dah. Yang bahasa akhirat ni yang kembali kepada tuannya selepas daripada mati. Tu. Kalau guna cara kena telinga tu kak, lepas mati tu boleh dah baik dah. Boleh dah. Allah. Tu. Hak tu bangsa akhirat. Tu orang beriman saja akan hasil faedah yang bangsa akhirat. Maka kita ni gomo dua lah. Hak bangsa dunia pun kita boleh, hak bangsa akhirat pun boleh. Cuma setengah-setengah hak bangsa dunia tu kena patah. Pasal nak hasil hak bangsa akhirat ni. Kalau setengah hak dunia tak patah ke, hak akhirat pun tak hasil lah. Tu. Habis dengar lagu bangsa dunia tu, bangsa dunia. Pasal seronok hati di dunia ni. Tapi tak hasil di akhirat. Bokeh rusak. Hak tu kena patah. Hak tu nak caranya. Tu. Habis itu. Maka kata musannif rahimahullah. Kalau itu bila banyak sangat cuba royak kat setengah-setengah. Maka setengah ni tafsir daripada beberapa faedah. Maka setengah daripada segala faedahnya, setengah daripada segala faedahnya faedah telinga. Setengah daripada segala faedah telinga. Faedah mana? Sifat. Faedah yang bangsa dunia dah. Faedah yang kelik ketua dia di dunia ni dah. Setengah daripada faedahnya gapo? Bersedak-sedak. Tu khabar. Bermula setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia ialah bersedak-sedak dengan yang didengar. Tidak bersedak-sedak. Bersedak ni bukan sedak lidah. Sedak lidah tu manis masing. Sedak ni sedak hati. Yang ni seronok. Dapat seronok hati. Itu bersedak-sedak. Bersedak-sedak. Yang ni dapat seronok hati dengan yang didengar. Bersedak-sedak seronok hati dengan suara yang didengar. Tu yang didengar tu kena ke suara. Disebut kepada takluk sifat samak kita. Adapun sama Allah Ta'ala segala benda mawjud. Maksudnya yang didengar belakang. Masmu'at dah tu. Maka dia kata bersedak-sedak dengan suara-suara yang didengar. Sedap. Dengar suara tu sedap. Dengar suara ni sedap. Allah. Dia sedap weh. Dia sedap. Supaya kita lama tak dengar suara orang tua. Okay? Lepas tu telepon pergi. Dengar suara orang tua. Allah. Sejuk. Senyum. Terlama tak dengar. Allah. Dengar mari. Bunyi suara tu sehat molek lagi. Allah, sedap. Tengok. Kadang-kadang kalau bunyi batuk pak-pak tak nak sehat tu, tak nak sedap tu, tak nak sihat. Ni dengar suara segar molek tu. Sedap tak? Sedap. Seronok hati. Seronok. Tu bangsa dunia. Patut orang hok pasal tuli. Lagu mana? Tak ada sifat dengar tu lagu mana nak kata. Tak ada kata apa. Dia mau kata apa tak tahu. Mana? Tu dia masuk belakang ni. Dia masuk belakang. Cuma hok kena batal tu. Hok tu batal. Ni faedah dunia ni masuk belakang. Orang kafir bunuh lagu ni. Dengar hok maksiat pun dia masuk dalam sedap dengan yang dia dengar. Tapi sedap tu haram ke halal suku. Tapi nak orang kata faedah hasil dah tu. Hasil dah. Tak support orang tuli dah tu. Orang tuli tak boleh dengar apa sekarang.
Dia sedap yang dengan yang dia dengar. Dapat bersedap-sedap. Cuma dah kita reti kata bangsa dunia pada tu, maka kena cek pula lah. Dunia kita nak buat tangga ke akhirat ni, ke dunia kita. Tak serupa dunia orang kafir. Dunia orang kafir yang sekat dunia ni dah. Dunia kita ni tangga nak pergi ke sana. Kalau gitu guna pekdah dunia tu biar ditangga ke sana. Nak biar hasil pekdah akhirat kata. Dan menyampaikan ia atau pada bersedap-sedap. Setengah daripada pekdah yang masa dunia lagi menyampaikan ia telinga. Menyampai. Apa maksud menyampai? Jadi sebab, jadi wasilah, jadi tangga ia telinga tu. Jadi sebab dan jadi wasilah, jadi tangga menyampai kepada memfahamkan segala perkataan yang didengar. Hak saat ni bersedap-sedap, peh tak peh sedap semata. Dengar suara burung pun sedap. Burung kukuk pagi-pagi, oh sudah. Peh tak peh kata po tapi sedap dah. Suku dah tu, suku dah. Pagi-pagi. Dah kita masuk hutan kan dengar suara cirit pun jadi rasa sedap juga. Tak ada osai kita rasa nak tenang hati dah gini. Oh, seni, tenang, rasa sejuk. Kalau dia senyap tu, kalau cirit apa tak ada bunyi tu, rasa takut pula tu. Ni senyap ni. Jadi rasa kot tu. Jadi rasa sedap ke senyap ke ya ada. Menyampai ia kepada memfaham, kepada takluk pada menyampai. Jadi sabab dan menyampai kepada memfahamkan. Jadi boleh faham gitu ya. Kepada boleh faham. Kita boleh erti dan faham segala perkataan yang didengar, yang didengarkan dia. Perkataan yang kita dengar. Dia teruk kata apa? Maksud lagu tu. Tengok ke Allah, orang tulis ke kena duk cari orang pula buat tangan video. Kalau terletak buat cang tepi sikit dah lah. Tina mari dia buat tangan. Tapi dia pahal jaga dia. Pahal lagu tu Allah. Kalau kita tak ada telinga tu, kau tak tengok tu. Kata apa? No. Dalam terletak tu kata apa? Kau tak tengok dia tu. Tu elah tu. Kau ada buat rupa tu pipi bucu terletak. Tak payah. Pahal segala perkataan yang didengar. Allah besar kalau tu jaga molek telinga. Jaga. Hal maka pekda yang bahasa dunia ni dia kena cara bahasa dunia. Kena cara molek telinga kita tu. Saya ingat ada bomo koh pula cara telinga, ada bomo capak tang pula cara telinga. Nikmat Tuhan ni besar. Tu segala perkataan yang didengar. Tu hak dunia ni tak kena sebut banyak dah lah kan. Pakai maklum belaka sebut dua pun padan. Tu. Dan setengah daripada segala pekdah telinga yang bangsa akhirat itu. Ni nak hoyak akhirat tu. Dan bermula setengah, sebahagian. Yang tu banyak lagi cuma wimit setengah. Sebahagian daripada segala pekdahnya, pekdah kegunaan bagi telinga, nyonya telinga. Pekdah mana? Pekdah yang bangsa akhirat. Pekdah yang kembali kepada Tuhan dia selepas pada mati. Getik daripada yang bangsa akhirat. Yang ni pekdah. Mana pekdah yang bangsa akhirat? Yakni pekdah yang mendatangkan pahala bagi tuannya. Itu sini gitu. Mendatangkan pahala bagi tuan dia. Boleh pahala. Dia boleh pahala seni. Dia akhirat. Masya-Allah. Situ. Gapo dia? Segala pekdah yang masa akhirat tu, setengah daripada segala pekdah yang masa akhirat ialah khabar.
mendengar ia seorang. Mendengar ia seorang. Jadi dengan sebab telinga dia tu, dia dengar akan Quran. Jadi akan bacaan Quran. Dengar bacaan di Quran kita tak dengar. Tok situ dengar ke apa? Dengar bacaan dia. Orang duk baca Quran tengok Allahu Akbar. Lebih lagi suara-suara sedap, Allah sedap dengar. Kalau suara tak sedap pun kita dengar, kita boleh pahala dah. Kita boleh pahala tu. Masya-Allah. Tengok ni. Faedah berlaku. Tengok tu sujud sahwi, sujud sejadah tu. Sujud sejadah tu bukan sunat bagi orang baca saja. Orang baca di sunat sujud sahwi. Dan bukan orang baca saja, orang dengar ayat tilawah tu pun sunat sujud tilawah, sujud sejadah juga. Kita dengar tu, dia baca. Dia baca dari rumah dia, kita dengar di rumah kita. Dengar ayat tu, sunat kita sujud pula. Pak kalau tak ada telinga untuk awak dengar, boleh ke apa kita? Mendengar akan Quran, akan bacaan Quran. Orang baca Quran. Oh, bila lagi bulan puasa dengar Quran. Pak kita baca sendiri. Kita baca sendiri. Tu. Apa lagi kita baca sendiri. Sebab itulah kalau tuli orang tak bila masuk Jumaat, sudah. Tak masuk lepas 40 tu malaikat tu khatib. Tu khatib tak apa, tuli tak apa. Asalnya sebab dia baca dah. Dia baca dia reti cara dia dah. 39 orang lagi dia kena dengar. Kena dengar segala rukun kutubah tu. Tak dengar tak sah Jumaat. Tak bila. Tak bila. Maka faedah belaka yang masuk akhirat belaka tu. Tengok. Mendengar ia akan Quran. Dan hadis Nabi SAW atau kepada Quran, mendengar akan bacaan hadis Nabi SAW. Dengar akan hadis Allah. Lebih lagi kumpul sahabat hak riwayat hadis kepada kita tu dah. Allah, dia dengar satu hadis ya, itu rasa dah bagi dia. Itu rasa dah. Okay. Masya-Allah. Kita dah dengar hadis tu. Allah. Tu faedah berlaku yang masuk akal. Waktu kita dapat balasan selepas pada mati. Allah. Dan segala ilmu. Hak ni hak dekat mak hak hari-hari dah. Dan segala ilmu yang memberi manfaat atau kepada Quran tu. Mendengar segala ilmu. Segala ilmu. Ilmu mana? Segala ajaran ilmu. Ilmu yang memberi manfaat. Kalau semata-mata ilmu wityasa gapo tu hak tu hak tu dia bergantung dengan kalau kira sungguh pada zat diri dia sendiri tu dia tak ada pahala apa. Kira zati dia tu. Ni ilmu yang memberi manfaat. Apa makna ilmu memberi manfaat? Yakni segala ilmu yakni segala ilmu yang syarak suruh kita belajar dan mengaji. Itu ilmu manfaat tu maksud di sini. Segala ilmu yang syarak suruh kita belajar dan mengaji. Ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu tasawuf, segala ilmu tafsir, hadis, apa semua. Tu manfaat belaka tu. Kita nak mengaji muka tu boleh pahala kita. Kalau tak ada telinga, tak ada sifat pendengar, Allah gano. Duk nampak tok guru duk mengangur je, duk kata apa tak tahu. Bukan tak tahu kata orang tu tok guru pula dah. Sebab kita boleh tahu kata orang ni alim tak alim, dengar pada kata dia. Oh, yang mengajar kan. Kalau tak dengar tak tahu kata apa. Pakai kasut baik sebelah aku. Duk mengangur tu duk kata apa. Itu dia. Maka dengan sebab telinga kita boleh tahu. Kita boleh kenal. Temu surat tarik bagi pada asal. Kita tengok boleh pahala.
Ni cuba ngaji gini. Tak dengar. Tengok maksud tu Allah Ta'ala beri kekurangnya sikit kepada dia segi pendengar tu dah. Penduduk pakar Allah tu alat ni. Bila kita tengok dia, kita syukur kepada Tuhan. Kita syukur kepada Tuhan. Tuhan beri telinga, kita boleh dengar ilmu dengan tak kena guna wasilah tambah. Tu pun mujur boleh dengar juga dia tu. Walaupun kena guna alat-alat lagi pun boleh dengar lagi. Alhamdulillah lagi. Tolong. Tu alat lah ni dah. Ya tolong je. Kalau pakai tuli, pakai tak ada alat tolong dah. Maka boleh dengar segala ilmu yang memberi manfaat. Masya Allah. Itu wasilah besar untuk ma'rifatullah lah ni. Untuk ma'rifatullah telinga. Mata tak apa lagi. With telinga dengar. Buta tu hengok lagi. Boleh telinga dengar ya, boleh kena dah. Islam lagu mana, Quran lagu mana, siapa Tuhan kita. Sebab dah lupa ni tak jadi mukallaf. Taklah kata gitu. Tak jadi mukallaf orang tu. Beranak mari teluli, beranak mari buta. Pakai tak jadi mukallaf lagi. Luput mata, luput telinga. Allah Ta'ala tak paksa atas diri dia dah. Tak jadi mukallaf dah. Kerana dia dengar apa? Orang butuli. Tu. Pada yang bangsa akhirat. Masya Allah. Kalau gitu Musa nak kata, dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada pelihat. Masya Allah. Dan kerana banyak ini. Kerana ni ilat mana? Ilat pada afdal di belakang. Ilat muqaddam, orang panggil ilat pada afdal di belakang. Jadi pendengar tu lebih afdal daripada pelihat. Kalau orang tanya, sifat pendengar di telinga kita dengan sifat pelihat di mata kita, hak mana lebih baik? Hak mana lebih mendatangkan banyak pahala? Jawab kata, sifat pendengar lebih afdal. Sebab apa? Kerana banyak ini segala faedah. Kerana banyak ini segala faedah. Jadi faedah mana? Tu faedah mana? Yakni tulis ni. Yakni faedah telinga yang bangsa dunia dan akhirat. Faedah dunia yang bangsa, faedah telinga yang bangsa dunia dan akhirat. Hak lepas maridah tu ada sebut. Kerana banyak faedah sangat telinga ni. Oh. Kerana ni adalah pendengar itu. Adalah sifat pendengar yang ada di telinga tu. Adalah pendengar itu, sifat pendengar yang ada di telinga itu lebih afdal. Apa lebih afdal? Jadi lebih banyak menghasilkan pahala di akhirat. Lebih afdal, lebih banyak menghasilkan pahala di akhirat. Lebih afdal daripada pelihat. Lebih afdal daripada sifat pelihat di mata kita. Kalau kira kelah, lebih telinga pada mata. Kalau kata, mu kena pilih mu nak buta ke nak tuli, jom buta pada tuli. Jom buta. Mu kena ambil mana-mana dah. Cuba boleh tak say dua lah. Tapi mu kena ambil mana-mana buta ke nak tuli? Jawab kata, jom buta. Tinggal telinga. We boleh dengar. Masya Allah. Orang buta masuk gua, dia tu boleh pasal apa? Dia dengar suara, dia dah dengar suara dia dah dengar suara titik air macam-macam je cek. Dia cek jalan ni ni. Dengan suara angin mari dah. Dekat dah ni, dekat pintu gua. Kalau dia pakai tuli tu, pakai duk mati dalam tu lah. Pakai mati dalam tu lah. Tu lebih afdal. Sifat pendengar lebih afdal daripada pelihat. Tulis situ lagi. Sebab apa boleh kata afdal? Dia kena ada jalan ni afdal dia. Afdal tu jalan ni tulis situ. Kerana pendengar itu
Kerana pendengar itu dapat mendengar daripada segala pihak. Dapat mendengar daripada segala pihak. Bersalahan perlahan. Maka ia hanya dapat melihat akan perkara-perkara yang pada pihak hadapan saja. So, situ Abdullah. Abdullah. Dan juga lagi, pelihat itu mesti pakai syarat ada cahaya. Tetapi pendengar itu tidak mesti ada syarat itu. Dua. Tengok. Dia gelak tak nampak, tapi dia gelak dengar lagi. Lagi pula, lagi. Pelihat itu ada syarat. Jangan ada perkara yang mendinding. Tetapi pendengar itu tidak pakai syarat itu. Tengok. Dia katuk pintu tak nampak tua dalam dah, tapi dia mau kecek dengar. Nak boleh tahu atau tua ada, dia perhati dengar. Okey dah. Okey dah, jangan duk kacau. Mata tak nampak je muka sekat habis. Okey dia ada. Dia gelak-gelak tak dengar. Tengok Allah. Masya-Allah. Berarti Abdullah ibnu Maktum ni, sahabat Nabi hak buta tu, dapat kelebihan juga dia. Dapat kelebihan. Dia dengar Nabi duk ngajar, dia dengar. Tengok dia mari tanya Nabi. Masyaallah. Dia dengar walaupun dia buta dia dengar. Tu lebih afdal. Masya-Allah. Sekali lagi cuba kita kira. Ni kalau kita kira habis afdal tak afdal. Kita nak tidur pejam mata, tak nampak gapo dah. Tak nampak apa. Linga boleh dengar Quran lagi bila nak tidur. Nak tidur dah baca Quran boleh ke? Tak boleh nak pejam mata dah. Baca Quran lagu mana? Tapi linga boleh dengar lagi. Siapa nyengah tu? Jeduk dengan kita. Tengok ibadat. Pahala dia hasil dengan kita. Pergi sampai ke mati. Allah. Nak mati. Mata tak dapat biar dah. Linga dah dengar orang muncak lagi. La ilaha illallah. Tengok. Lebih afdal mata. Pendengar daripada pelihat. Lebih afdal pendengar. Kerana kebanyakan faedah pelihat itu. Itu ni ilat yang kedua. Ilat bagi afdal tu lagi. Kata pendengar tu lebih afdal daripada pelihat kerana bermula kebanyakan. Ini ghalib faedah pelihat itu. Kebanyakan jadi ghalib kegunaan bagi mata pelihat tu. Ghalibnya faedah mata ni dah. Khabar. Ialah bangsa dunia
Ini ialah faedah yang bangsa dunia. Kalau kita cek tengok, pelahak kita dengan pendengar, goleknya faedah pelahak ni, kira kat dunia ni lah. Banyak kat dunia. Baca Quran, tengok kitab, hak tu bangsa akhirat. Tapi bila banding dengan faedah dunia, banyak faedah dunia lagi mata. Nego, berjalan, apa semua kan. Tu. Dia faedah dunia banyak lagi pada faedah akhirat. Di segi pelahak tu. Dan padahal kebanyakan faedah pendengar tu, padahal golek faedah pendengar, sifat pendengar tu, kebanyakan faedah pendengar tu ialah khabar bangsa akhirat. Ialah faedah yang hasil pahala di akhirat. Faedah yang hasil pahala di akhirat. Oh, ya dia tu. Allah, oleh musuh ni kaji dia. Ulama je kaji ni. Dia kaji ni. Ya Allah. Faedah telinga banyak kekok akhirat aja. Ngaji, dengar Quran. Tu. Dengar orang ber. Tu. Masuk apa dah weh? Dengar orang komak. Dengar tu imam takbir. Allahu Akbar. Barulah kita takbir. Nabi kata idza kabbara fakabbir. Bila tu imam takbir, maka mu takbir, jangan takbir dulu. Kalau takbir dulu tak sah. Nak tahu di mana kata takbir? Dengar. Sami Allah, kita tunggu. Tengok. Tu dia. Syarat nak sah Fatihah kena memperdengarkan dirinya pada Fatihah. Apa kalau tidak tinggal tak dengar? Semua faedah telinga ni kebanyakan faedah akhirat saja. Faedah yang bangsa akhirat saja. Tu yang bangsa akhirat. Tulis itu pada bangsa akhirat tu. Seperti awak gitu sikit. Seperti dapat dengar nasihat. Allah, ini besar. Dapat dengar nasihat. Alik-alik orang memang dia tunjuk ayat. Oh, terima kasih Allah. Dan tunjuk ajar awak gitu. Dan tunjuk ajar. Dan Quran. Dan hukum-hukum agama. Maka akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tu ni. Ini orang panggil minta mamit illah dah. Akhirat dengan dunia ni hak mana lebih baik? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu hai Muhammad daripada dunia ni lagi. Akhirat lebih baik. Maka telinga ni kebanyak kepek dah dia hak akhirat saja. Mata kebanyak kepek dah dia tu hak dunia, untuk dunia ni. Maka akhirat lebih baik daripada dunia. Sebab itulah faedah telinga lebih afdal daripada sifat pelihara. Dia lebih dia. Sama-sama lebih tu. Mungkin nama 1 2 tu lebih telinga. Semua kita taslim ni, kita terima. Kita terima. Semua. Orang kita tu keruk halik gara-gara ada nasihat, berhajat pada nasihat tu ke. Tak telinga apa keduk. Allah. Habis itu. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Dan kerana itu, apa kerana itu? Jadi kerana pendengar itu afdal daripada pelihat. Kerana pendengar tu afdal daripada pelihat tu. Ni, mu boleh tengok hari ni. Mu boleh tengok sendiri. Kerana sifat pendengar lebih afdal daripada pelihat tu. Kerana tu mendapat engkau. Jadi berjumpa oleh engkau. Dapat tahu, dapat berjumpa, itu mendapat engkau. Engkau dapat berjumpa, senang lagi. Kerana tu mendapat engkau. Jadi engkau dapat berjumpa
akan orang yang buta tu, engkau boleh tengok orang yang buta tu lebih sempurna, lebih cukup kedudukan dia, lebih sempurna, lebih cukup kedudukan dia, lebih daripada yang tuli, daripada orang yang tuli, lebih lagi. Gano boleh kata lebih sempurna, tulis orang lebih sempurna. Kerana orang buta mempunyai pahaman dan pengertian. Pengertian. Maka apabila kita duduk bersama dia, kita akan dapat faedah dan manfaat. Tetapi jika kita duduk dekat orang tuli, maka samalah kita duduk dekat tiang atau pokok kayu. Tidak dapat faedah apa-apa daripadanya. Tu, tidak dapat faedah apa-apa daripadanya. Duduk dekat orang tulis pun duduk dengan dia dah. Kita duduk dekat dia, kita boleh gapo tu, tak ada apa. Duduk dekat orang tulis pun tak ada boleh gapo kau. Dia tak dengar kita. Tak dengar. Tapi duduk dekat orang buta ada manfaat lagi. Masya-Allah, orang buta ni, buta-buta dia pun. Lebih lagi orang buta ni hok mesti baca Quran bulan ni. Dia ada kitab Quran dia. Quran untuk orang buta. Allah, hok ni kita tengok rumah kita jarang-jarang ketemu lagi di Malaysia. Saya pergi di Malaysia tu. Dia baca, dia ada Quran dia. Quran dia tu dia buat kau gitu ya. Dia bukan kau dia buat titik-titik, dia buat jadi timur-timur titik dia gagal gitu. Wa idza, dia tahu. Kita tengok kita tak reti. Dia tak ada huruf. Wa idza, saya tak ada. Nak cek semua tik tak jadi. Kita ambil dia. Ambil muka ni. Pak cik. Tengok muka ni pula. Muka ni dia gagal. Ni. Alam tara anna Allah khalal. Ni pula. Idza zud. Dia surah dia ada. Quran dia asal. Quran orang buta. Lebih baik dia pula pada orang telek. Lebih baik dia. Seorang sedap pula. Oh, dia ingat. Dia kata saya lebih sedap baca Yasin. Dia kata. Saya ingat dah Yasin. Dengan baca-baca je. Baca dengan buta tu ingat Yasin. Kita dah telek hari-hari tak ada ingat. Ya Allah. Ya buat boleh dah. Ada Quran dia. Ada cumrum dia Quran. Ini huruf alif. Ya ngaji je daripada alif botol lagi. Ni kalau titik lagu ni alif, kalau timur lagu ni bo. Tu ya. Tengok. Masya-Allah. Tu. Engkau akan lihat orang yang buta lebih sepenuh hal dia daripada yang tuli lagi. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Ni cara nak pera dia lah. Nak buat tangga pergi ke akhirat lah. Dan bermula mensyukur. Cara untuk kita terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kecek lagi tu. Bermula mensyukurkan pendengar. Yakni cara untuk kita terima kasih kepada Allah yang memberi sifat pendengar kepada kita. Itu tak boleh lagi tu. Mensyukurkan pendengar. Cara untuk kita nak terima kasih kepada Tuhan yang beri sifat pendengar kepada kita tu.
Apa cara dia? Kadang Tuhan kata dah, bila bersyukur, aku nak tambah. Cara bersyukurnya ialah khabar. Memeliharanya, menjagakan nyonya pendengar. Kita pelihara sifat pendengar kita, sifat pendengar di telinga kita, memelihara daripada mendengar yang dilarang. Mendengar perkara yang dilarang. Yang dilarang untuk mendengarnya. Hak syarak kita larang, jangan mendengar. Apa tu? Seperti mengupat. Haram tu duk dengar. Haram. Dia boleh pakai lari tu baik. Sebab kita duk dengar tu, kita berkongsi dah. Kalau tak ada kita, dia mengupak pia. Kalau tak ada kita tak mengupak ni, kita pergi dengar. Kita kata, aku tak nak mengupak lagi, pergi dengar. Haram. Pasal tak ada kita, dia mengupak dengan dia. Seperti mengupak. Dia tidak mengupak. Mengupak tu zikruka akhaka bima yakrahu. Tu tak rehat Nabi Wa'dah. Ni akan sebut juga pada masalah mulut esok lagi. Berkongsi. Zikruka akhaka bima yakrahu. Menyebut oleh engkau akhaka akan saudara engkau. Jadi hala akhika, kelakuan saudara engkau. Engkau sebut akan saudara engkau, sebut akan kelakuan saudara engkau. Tapi kadang-kadang lah, sebut tu inda ghaibatihi lah. Ketika gaib dia, ketika dia tak ada. Kalau dia depan tu bukan mengumpat orang panggil maki hak tu depan. Mu ni teruk sungguh. Kecek benda hak saudara kita tu kecil. Tapi kalau depan mata orang panggil memaki, hak tu mu'atabah, hak tu tak panggil ghaibah, tak panggil ghibah. Kata inda ghaibatihi. Sebut oleh engkau akan saudara engkau, jadi akan kelakuan saudara engkau. Sebut tak lo bima, dengan barang, dengan kelakuan, dengan perkataan. Yakrahu, barang yang benci ia saudara engkau. Jadi yakrahuhu, bencilah ia saudara engkau, akan dia akan marah. Bagai yang saudaramu bila ia dengar, ia tak kenal. Itu dinamakan kita mengumpat. Kalau dia mari dengar, dia cak lah. Dia suka tak? Dia tak suka. Berarti dinamakan mengumpat. Bukan mengumpat, royak ha. Hak tu lah dah. Walaupun benda tu kena, wakilnya gitu sungguh, tak boleh dah. Apatah lagi hak wakilnya begitu, pakai nama-nama tuduh selagi. Tuduh itu selagi. Tuduh tu ada hak dia pula dari syarak. Allah. Hak ni payah. Hak ni masya-Allah banyak kita dah berlaku. Kadang-kadang kita dengan tak khabar. Kadang-kadang dengan khabar, kadang-kadang dengan tak khabar. Dia pergi mengupak kecahaya tu, kecahaya ni. Maka ingat gitu sudah. Ingat lagu mana? Kecek dua orang, keceklah lagu mana pun. Jangan biar ada orang yang ketiga dalam majlis. Kalau kita ada dua orang, kecek sama dua orang, ingat sudah. Jangan biar ada orang yang ketiga. Kalau kita tiga orang duk kecek, jangan biar ada orang kepak duk sekali kita. Yo ni hakun Adam hak tak habis-habis nak minta maaf dia. Mati dalam hati tu kata habis pala dengan hak tu je.
Allah duk hari-hari tu duk habis dengan hak tu. Bayar dengan hak tu di akhirat. Tak habis-habis pahala ngupak ni. Pak kalau tuai hak kita ngupak pergi mati dulu belum kita minta maaf. Apa nak kata kan lagi? Bang besar. Hak ni saya ingat Allah Subhanahu Taala sebut ni, kata kita makan daging saudara kita ni. Ni. Ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Bedanya. Mungkin ke nak makan daging saudaramu? Mungkin tak kena. Pergi kaca maki waktu dia. Hidup mengupak. Tak boleh. Malaikat beberapa perkara, insya-Allah depan lagi dalam masalah bab mulut. Musanya akan sebut juga masalah mengupak ni, malaikat beberapa perkara yang dibenarkan oleh syarak. Tu masalah lidah lagi akan datang lepas pada ni. Tu tak boleh dengar. Dan mengadu-ngadu. Tak boleh. Haram kita dengar. Allah. Malaikat lari dulu lagi dah. Tekan ngumpak tu malaikat busuk dulu lagi dah. Kalau ada malaikat rahmat keliling-keliling tu lari tu. Lari dulu lagi dah. Dia busuk. Perkataan yang haram bila tu dia busuk buat dia. Dia tak boleh duduk. Right? Jauh dengan kita. Dan mengadu-ngadu. Apa mengadu? Yakni tulis itu. Menimbun perbalahan di antara dua orang. Ni orang panggil pelagak orang. Menimbun perbalahan antara dua orang. Tu mengadu-ngadu orang ni. Wahai pelagak orang. Pelagak orang mata. Lah, Pak Mak kata mungkin ni. Dia kata cari kih orang balah ya kita je. Kita dia tak say. Maka kita orang dengar ni, masalah tu masalah lidah. Bagi orang kecek tu hal lidah ya. Tapi kita orang dengar ni, telinga kita kena set jangan dengar hak tu. Kemana dengar kecek lagu tu. Muduk kata lagu tu walaupun sungguh sekalipun tak boleh kecek lagu tu. Boleh kecek lagu tu. Belawi dia tahu sendiri. Dia dengar sendiri, tinggal telinga dia. Kamu duduk pelagak apa dia dengan dia muna-muna. Tu tak boleh. Dengar tu haram. Haram tu haram tu. Kalau disebut hak ni bak dak seorang tu mati. Kalau hak ni mengupak. Kita ni nampak tempat ramah mana ramah situ nak tuju cari. Bukan nak duduk tempat dak seorang, nak duduk tempat ramah-ramah. Wasa kesri dak seorang. Nak cari tempat ramah-ramah. Dan ramah-ramah yang sedap buah lagi. Buah tak hingga lagi, buah lopak pergi sampai ke orang lain tu. Hak tu. Dan segala perkataan yang tiada baik atau kepada mengupak belaka. Jadi haram mendengar juga. Seperti segala perkataan yang tiada baik. Apa tiada baik? Jadi yang timbul dosa kepada kita. Yang tak baik, yang timbul dosa kepada kita. Bila dengar kita berdosa. Walaupun bukan mengupak, walaupun bukan mengadu-ngadu, tapi bila kita dengar kita berdosa, maka dikatakan perkataan yang tidak baik. Seperti bid'ah. Seperti perkataan yang bid'ah. Bid'ah ni masalah perkataan. Adapun bid'ah perbuatan, hak tu habuai mata. Hak ni jadi bid'ah perkataan. Tulis itu, bid'ah perkataan, yakni segala perkataan yang tidak disuruh oleh Allah dan Rasul. Sama ada pegangan hati
atau perkataan biasa. Kita dah lihat sejik, lepas tu ada dia tu duk mengajar. Tuhai duk atas arah sana. Tuhai duk atas arah. Tak boleh duk kaca dengar tu. Duk kaca dengar pun tak ada kebaikan tu. Tak nak bahaya tu. Tu baik. Yang dengar. Tuhai ada tangan, Tuhai ada mata. Tu masuk dalam perkataan bid'ah juga. Waktu kita kena jaga telinga kita. Duduk kaca dengar. Tu khabar-khabar jadi sebenarnya dia tu. Tu waktu bosan. Dan berbantah-bantah. Perkataan berkelahi, perkataan kelahi. Tu berbantah-bantah ni berkelahi. Tu duk balah. Dengar orang duk balah. Wahai kita tu kalau buat orang balah kita nak cari. Kalau jangan duk gini hal dia. Jangan. Belau ya gomo. Itu je dia kot tu. Sedap dia dengar kalau orang balah. Dia cari kot tu. Bukan kata nak lari tu beda. Sedap. Oh, apa yang dimakan. Dia cia pula. Dia cia kot orang pula. Dia balah. Allah hati lingon. Dia berdosa dah situ tak khabar. Dan seperti mendengar suara perempuan. Dan seperti atau pada seperti. Ini musannaf orang panggil. Dan seperti ni sebenarnya dia kata dan mendengar suara perempuan boleh tak? Boleh. Tapi diulangkan seperti pula. Ini nak memberi nak mengamati perkara ni. Orang panggil orang panggil apa? Mengulang-ulang lafaz seperti itu untuk nak ihtimam, nak amati orang panggil. Nak memberi amati benda ni lagi. Nak ayat kata benda ni pun sangat juga. Sebenarnya atap kepada mengupak atau tak pada. Ni hot ni kena jaga sikit. Dan seperti mendengar akan suara perempuan. Dengar suara perempuan. Jadi perempuan yang ajnabiyah. Perempuan yang ajnabiyah. Perempuan yang kita sah nikah dengan dia. Dengar suara perempuan. Hak tu sedap dengar. Nafsu cak. Kalau suara mek tu, bos saya nak dengar suara mek. Walaupun mek tu ada kecek kasar. Semalam dengar. Ada. Manas macam. Suara orang tua, suara adik kakak. Aku tak ada apa, dengarlah. Tapi perempuan yang ajnabiyah ni tak boleh. Tapi kait lagi pada jika ditakuti daripada banyak akan fitnah. Kerana masa kita Syafi'i ini tak jadi aurat suara perempuan. Seperti mendengar suara perempuan yang ajnabiyah. Satu. Dan muda beliau. Hilang juga. Atau kepada perempuan. Suara muda beliau. Kanak lelaki yang belum tumbuh misai dan janggut. Kita. Kanak lelaki yang belum tumbuh misai dan janggut. Tak boleh. Dia kecek tu suara dia tu dah seperti suara Tino. Kalau orang sing tumbuh misai janggut dah ni, suara dia pecah dah. Bunyi suara tu tahu dah jatuh. Tengok suara budak lah tu kan. Yang nak sek gapo pun suara Tino. Serupa dengan suara Tino. Muda belia tu. Maka kita mendengarkan suara perempuan dan muda belia. Hak tu tak boleh. Haram. Tapi kait. Mendengar suara tu kait. Jika ni kait pada mendengar suara perempuan dan muda belia. Kata haram kita dengar suara Tino dan suara muda belia ni. Jika ditakuti daripada mendengar tu, kita takut, kita bimbang daripada mendengar tu. Bimbang. Dia dengar, takut akan fitnah. Apa akan fitnah? Jadi berlaku perkara yang dilarang oleh Allah. Tu sama ada zina ke, ngorak ke apa semua. Kita tak boleh dengar orang Tino.
Oh, dengar masa nak temu tuan lalu dah dengar suara. Kalau siapa tahu tu tak boleh. Tu tak boleh. Kait tu jika takut timur fitnah. Bukan jika timur, jika bimbang nak timur tu pun tak boleh dah. Maka haram dengar. Tulis situ sikit. Akan fitnah. Buat gini. Suara perempuan itu bukan aurat di sisi mazhab kita Syafi'i. Bukan aurat di sisi mazhab kita Syafi'i. Dan tidak mengapa kita mendengarkan dia. Ini ketika tidak bimbang berlaku fitnah. Adapun jika takut fitnah, dan hasil kelazatan pada pihak lelaki, maka haram mendengarkan dia. Haram mendengarkan dia. Ada bik kata takut bimbang fitnah tak fitnah, dia tengok kita lazat sedap dengar dah. Bukan nanti kena ada zakat kita bercungat. Bukan hati hak tu. Dia hati dengar apa? Oh, sedap weh. Suara ya. Sedap weh saya. Tu hasil dah fitnah orang panggil. Bimbang fitnah dah. Haram dah dengar. Lebih lagi orang tina apa si suara sedap ni. Tu. Tu Allah. Awas gila tadi. Allah. Tu tak boleh. Sebab itulah kait tu. Kait kata haram mendengar tu jika takut fitnah. Adapun mazhab hok kata suara perempuan tu aurat, walaupun tak takut fitnah pun semata-mata dengar tu haram dah. Semata kosak nak dengar tu haram dah. Sebab tu mazhab hok bina di atas mazhab kata suara perempuan tu aurat, hok tu tak kena kait. Tak kena kait. Kait pada mula belia gitu ya. Adapun apa tak kena kait, tapi mazhab kita Syafi'i kait dua-dua. Seorang perempuan, seorang muda belia, jika takut daripadanya akan fitnah. Ya, sedap. Habis duk kecek berjejer boleh, dia sedap. Tak tahu kata berdosa. Habis tu kalau duk mengaji, duk ngaji-ngorak tu Allah Ta'ala tak beri timbul ilmu manfaat. Dia tak jadi timbul. Kalau dia mengaji pun duk tempat tolong. Lama pun duk lama situ. Man jaddah situ tak ada wajadah dah. Kalau kita duk ngorak, duk perhati. Allah Ta'ala tak beri menekat. Allah Ta'ala tak angkat. Kerana dia duk gelombok dengan benda tu. Benda haram. Sedap. Tu lebih dah. Orang panggil lebih. Hari mana tak dengar, nak tidur tak nyuruh. Mana tu? Tu masuk dalam menimbul fitnah. Kena dengar suara dulu. Fandina. Ya Allah ya Rabbi. Suara tak boleh tak, tapi kalau tu masuk dalam menimbulkan fitnah. Kalau tu masuk dalam zina telinga kat dah. Kena jaga mana? Kena jaga. Kalau nak kita tahu dah aku nak betina ni dah. Nak betina ni dah.
Tak masa siap kata, dek nak tunggu dah, kita tak sekecek ni depan ni. Kalau dia mau tunggu kita boleh. Kita nak ngaji lagi sikit masa. Kalau tunggu boleh tunggu, kalau tak tunggu cari orang lain. Cuk. Nak kita mau hidup kecek hari-hari tak leh tu. Bukan dia tu. Tak itu meh. Tak leh tu. Kalau nak kita tunggu, jaga diri baik-baik. Tak sabi meh kata nak pergi kecek orang lain, kita oyak siap dah. Kalau nak kita tunggu. Kita nak jaga diri kita untuk demo. Dan demo nak jaga diri demo untuk kita. Cuk sikit tu dekat kita. Ni duk takut tak demo lain. Kena kecek hari-hari. Hak kecek hari-hari tu gomo demo lain dah. Habis tu kalau kita tak hubung di mula lagi. Kalau takdir kata perempuan kita nak tu pun. Ia boleh orang lain. Kita tak jadi perah. Hati kita tak jadi rasa susah gelisah pun. Orang kan bukan semua kita. Tapi hak kecek semua dengar mai semua. Tiba-tiba dia mula ambil lagi. Hak tu hak jadi tak jadi ngaji tu. Tok pakai kita ada suara dulu. Tak jadi ngaji. Prakcok ciwit, tak saya ngaji dah. Kerja malam. Kalau kaca duk ponok pun dia ingat konsong jam dulu dia kata. Naik ponok sini dulu bisa dengar suara dia. Turun tangga sini bisa dengar suara dia. Lo duk tanu sini lah bisa dengar suara dia. Dia nampak no pun ingat ke dia. Tengok Toto pun ingat ke dia. Tak boleh duk ponok sampai tu. Kena tubik Malaysia. Kipo. Tu dengar tu. Memberi fitnah dah. Dengar suara tu memberi fitnah. Timur dah tu. Hak tu tak boleh. Kalau tak dengar dulu lagi. Tak dengar dulu lagi. Apa tu lagi? Con pula dah. Video con. Tak ada apa. Jauh situ. Tengok sekali dengan skosi dengan mata adik. Lingo sekali dengan mata. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu jaga-jaga mulai. Kalau kita nak kepada yarfa'illah, Tuhan janji kata Tuhan nak angkat tu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan janji. Yarfa'i tu jawab tu. Jawab syarat tu. Tuhan janji dah. Kata dia nak angkat orang hak dia berilmu tu, dia nak angkat darajat we. Tapi dia tak dapat angkat lagi darjat tu loh. Dia dapat baik tu loh. Dapat baik tu loh. Ngaji 10 tahun pun dapat baik tu loh. 15 tahun pun dapat baik tu loh. Tak menekat darjat. Dah tu kata ilmu hak diberi itu bukan ilmu yang dapat tu. Ilmu lain dah tu. Dia tak angkat. Dalil yang nak angkat. Bila terangkat itu faham kata ilmu yang diberi itu manfaat. Kerana dia janji dia kata dia nak angkat. Sebab tu jaga juga kita ni. Jaga sikit. Azafah. Dengar lagu tu kaki duk denyut lagi. Duk turut lagi. Kepala denyut turut. Kalau kaki duk sampai tahu tu lagi, tak berjaya lagi duk ngaji ni. Ngaji siapa bila kita dengar lagu. Masuk di tempat orang dengar lagu pun anggota kita tak ada kocok turut dah. Bokeh hati duk sentiasa mengekar benda tu. Tak sedap dengar. Alah nak dengar. Usai. Kalau rasa sedap lagi, kaki duk kata duk denyut lagi. Tak jaya lagi tu. Linga demo tu tak pang lagi. Tu tak pang lagi. Ada ke kaki ni? Dia pergi sendiri kan? Kaki dia pergi sendiri kan? Kepala pun pergi sendiri. Kalau dia turut lagu tu lagi tu tak faham lagi. Tu telinga tu kena jaga. Allah Akbar. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang. Semula pula dah. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang. Dan jangan engkau tertipu
disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Nanti kita nambah. Allah Subhanahu wa taala. Perempuan naksik. Betul? Kita nak tak kita dengar pasal lazat. Lazat kan? Kita dengar suara dia, tak ada ingat ke Tuhan dah. Tak ada ingat ke dia, khoyar ke dia, tapi dengar. Orang tina menasik pada isi dia tu, kita dengar, kita menangis, ingat ke Tuhan. Bukan ingat ke dia. Tak tahu. Tak apa. Ni dia duk ingat ke dia. Tuan belah mana? Tuan belah mana? Ni seorang gini ni. Tak jadi. Tak ada pandai kepada isi tak. Pandai ke Tuhan. Semata-mata suara perempuan bukan aurat ayat dah. Sama ada yang menasik tak menasik, suara dia bukan aurat. Ni sebagai orang kata Syafi'i. Kalau dia kata suara aurat tu bukan mazhab kita dah tu. Ada yang satu mazhab tak silap, tak ingat, Malik ke Hanafi. Tu kata aurat. Tapi tak apalah mazhab demo. Kita dah capai ikut saya sudah. Kena taklid mazhab demo hati amal lah. Yang payah. Jaga dengar tu. Dengar ikut saya. Masa dah dengar. Allah. Kalau kita tertik mata dulu. Mata dia tengok. Masa nak kena. Bila tengok dah. Oh yang nak weh. Masa nak dengar suara. Lagu nanti. Oh suara sedap. Bila suara sedap. Masa nak pergi temu. Dewasa bertemu membenar akan dia oleh para. Terjaga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa laysa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna. Fatum alayna tawba tasilu kulla hawba wastur lana awrati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع الرجل منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول عظى بكل سر صلى وسلم ربي علينا عند الحبيب وآله وصحبه على يفرش الشرب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرأ لنا في ديننا